Baik, terus anak-anak sekalian, kita sambung melihat dasar pendudukan Jepun di negara kita. Baik, kalau kita lihat dasar pendudukan Jepun di negara kita, terdapat 3 dasar. Pertama, dasar pentadbiran, dasar ekonomi dan dasar sosial. Kalau kita lihat daripada dasar pentadbiran, Jepun melaksanakan pentadbiran tentera Jepun. Kemudian dasar terhadap Raja-Raja Melayu, dasar terhadap kepimpinan tempatan. Baik, kita cuba pergi satu persatu. Pertama, dasar pentadbiran dengan melihat pentadbiran tentera Jepun. Baik, pada peringkat awal, Tanah Melayu digabungkan. Tanah Melayu digabungkan dengan Sumatera di bawah satu pentadbiran untuk membentuk kawasan pertahanan khas dan diletakkan di bawah pentadbiran pasukan tentera Jepun ke-25 yang berpusat di Singapura. Pada tahun 1944, Tanah Melayu dan Sumatera ditadbir secara berasingan kerana terdapat perbezaan sistem politik dan ekonomi di bawah pentadbiran British dan Belanda. Seterusnya, kita lihat Sumatera diletakkan di bawah pentadbiran tentera Jepun ke-25 yang berpusat di Bukit Tinggi Sumatera. Kemudian, Tanah Melayu pula ditadbir oleh pasukan tentera Jepun ke-29 berpusat di Taiping, Perak. Singapura yang dikenali sebagai Shononto ataupun Pulau Cahaya Selatan diasingkan pentadbirannya dari Tanah Melayu yang dikenali sebagai Malay Baru atau Melayu Baru. Negeri Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu dipindahkan Negeri Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu dipindahkan di bawah pentadbiran Thailand. Maksud dia, negeri-negeri Melayu Utara ini diserahkan kepada Thailand kerana kerjasama Thailand membenarkan tentera Jepun menggunakan negeri-negeri Melayu Utara untuk memasuki Tanah Melayu. Sarawak, Sabah dan Brunei pula digabungkan menjadi satu unit pentadbiran, Borneo, diketuai oleh Governor General dan diletakkan di bawah pasukan tentera Jepun ke-37 yang berpusat di Kuching. Baik, kemudian kita lihat masih lagi dalam dasar pentadbiran, kita lihat dasar terhadap Raja-Raja Melayu. Baik, pentadbiran tentera Jepun mengiktiraf Raja-Raja Melayu sebagai ketua dalam hal ehwal agama Islam dan adat istiadat Melayu, serta diberikan bayaran pencen seperti sebelum perang. Kedudukan baginda sebagai sultan di negeri-negeri masing-masing diletakkan di bawah pengawasan Governor Jepun. Pengiktirafan tersebut dibuat semasa persidangan Raja-Raja Tanah Melayu dan Sumatera di Singapura pada bulan Januari 1943. Masih lagi dengan dasar pentadbiran, dasar yang ketiga, dasar terhadap kepimpinan tempatan. Pentadbiran tentera Jepun memberikan peluang kenaikan pangkat kepada pemimpin tempatan yang berpendidikan dan berpengalaman ke jawatan yang lebih tinggi. Ini semua bertujuan untuk mengatasi masalah kekurangan pegawai dan bertujuan untuk mendapatkan sokongan daripada penduduk tempatan. Jepun juga menubuhkan Institut Latihan Pemimpin Muda atau Kyokunin Renjo untuk melatih dan menanamkan semangat memperjuangkan cita-cita politik Jepun dalam kalangan penduduk tempatan. Baik, tadi kita dah lihat tajuk perbincangan kita, dasar pentadbiran tentera Jepun, dasar terhadap Raja-Raja Melayu, kemudian dasar terhadap kepimpinan tempatan. Baik, kemudian kita lihat dasar ekonomi Jepun. Akibat daripada kemelisitan ekonomi, Jepun telah melaksanakan sistem ekonomi kawalan. Ini sangat penting, sistem ekonomi kawalan. Rancangan pengeluaran 5 tahun dan jawatan kuasa penyelidikan bahan diperkenalkan bagi mengawal sedia pelupusan barangan dan membuat penyelidikan kegunaan baru bagi sumber tempatan. Baik, rancangan perindustrian 5 tahun diperkenalkan bertujuan untuk membangunkan industri tempatan dan memastikan penggunaan optimum daripada peralatan dan kemudahan yang sedia ada. Jepun juga mencetak mata wang, menggantikan mata wang yang digunakan oleh British. Ini dasar ekonomi Jepun. Baik, kemudian kita lihat dasar sosial. Dasar sosial kita pecahkan kepada 4. Dasar pendidikan, kemudian sikap Jepun terhadap agama, seterusnya pencatuan dan penghasilan makanan, yang keempat layanan terhadap penduduk-penduduk di Tanah Melayu. Kalau tadi kita lihat dasar pentadbiran ada 3, pentadbiran tentera Jepun, dasar terhadap Raja-Raja Melayu, dasar terhadap kepimpinan tempatan. Kita lihat dalam dasar sosial terdapat 4, pendidikan,
sikap Jepun terhadap agama, pencatuan dan penghasilan makanan, dan yang keempat, layanan terhadap penduduk tempatan. Baik, kita pergi satu persatu. Pertama, melihat pendidikan, dasar sosial dalam bidang pendidikan. Jepun telah bertindak menutup sekolah Inggeris dan Cina. Bangunan sekolah tersebut digunakan untuk keperluan pentadbiran tentera Jepun. Seterusnya, sistem persekolahan Jepun diperkenalkan untuk membentuk semangat persaudaraan sejagat, Hakko Ichiu, mencapai teknologi industri, meningkatkan disiplin dan menerapkan nilai-nilai Jepun. Jepun juga berusaha untuk memupuk nasionalisme Asia, menghapuskan pengaruh Barat dan menanam kesetiaan kepada Jepun melalui bidang pendidikan. Baik, itu kita lihat dasar sosial Jepun dalam bidang pendidikan. Baik, kemudian seterusnya kita lihat dasar sosial Jepun, iaitu sikap Jepun terhadap agama. Baik, bagi membendung kegiatan menentang pendudukan Jepun, Jepun menghormati agama Islam dan adat Melayu serta tidak campur tangan dalam adat resam tempatan. Kelas pengajian Al-Quran dan sekolah agama diteruskan semula. Majlis Agama Negeri dibentuk dan persidangan agama Islam diadakan di Singapura dan di Kuala Kangsar. Baik, kemudian kita lihat dasar sosial dalam pencatuan dan penghasilan makanan. Jepun memperkenalkan ordinan kawalan barangan dan bahan penting untuk mengawal bekalan barangan akibat kekurangan makanan. Catuan makanan dikuatkuasakan untuk mengawal penjualan barangan, keperluan asas seperti beras, garam dan gula. Jepun menggalakkan penduduk tempatan menanam makanan sendiri melalui kempen tambah nilai makanan, tambah lebih banyak makanan, melalui kempen tambah lebih banyak makanan untuk mencukupkan makanan dalam negeri. Baik, seterusnya kita lihat keperitan hidup menjadikan penduduk negara kita lebih kreatif dalam kehidupan. Baik, kita lihat mereka berdikari dan menghasilkan ciptaan baru berasaskan bahan tempatan untuk kelangsungan hidup seperti menghasilkan tempe daripada biji getah. Okey, seterusnya kita lihat dasar sosial Jepun, iaitu layanan terhadap penduduk. Pentadbiran tentera Jepun memberikan layanan berbeza-beza mengikut kaum berdasarkan kepentingan tentera Jepun. Baik, kita lihat dasar layanan Jepun terhadap orang Melayu. Jepun memberikan layanan baik kepada orang Melayu dan pribumi yang bekerjasama dengan Jepun. Tentera Jepun berbuat demikian untuk mendapatkan sokongan masyarakat pribumi bagi melicinkan pemerintahan Jepun di negara kita. Baik, layanan terhadap orang India. Jepun membantu orang India menubuhkan tentera kebangsaan India di tanah Melayu dan Borneo Utara dipimpin oleh Subhas Chandra Bose. Mereka digalakkan menyertai untuk kemerdekaan India. Layanan ini bertujuan mendapatkan sokongan orang India dalam rancangan Jepun menguasai negara India. Baik, layanan terhadap orang Cina. Baik, kita lihat Jepun memberikan layanan yang kejam terhadap orang Cina. Ini adalah merupakan lanjutan daripada permusuhan daripada perang Cina-Jepun. Orang Cina dipaksa membayar sejumlah wang sebagai hukuman penentangan mereka terhadap Jepun semasa berlakunya perang Cina-Jepun. Baik, seterusnya kita lihat dasar sosial Jepun di tanah air kita. Masyarakat berbilang kaum di negara kita mengalami kesengsaraan dan pengalaman pahit akibat kekejaman tentera Jepun. Kesan dasar sosial terhadap layanan masyarakat berbilang kaum di negara kita. Masyarakat berbilang kaum di negara kita mengalami kesengsaraan dan pengalaman pahit akibat kekejaman tentera Jepun. Kaum Cina mengalami kesengsaraan lebih teruk berbanding dengan bangsa Melayu, India serta pribumi di Sarawak dan Sabah. Landasan kereta api maut merupakan bukti kekejaman pentadbiran tentera Jepun. Terdapat orang Melayu, Cina dan India yang dipaksa menjadi buruh membina landasan kereta api. Dalam pembinaan landasan kereta api tersebut, ramai yang terkorban akibat kerja berat, kekurangan makanan dan ubat-ubatan. Pelbagai jenis penyakit serta suasana buruk di tempat kerja. Landasan kereta api maut ini dibina menghubungkan Thailand dan Burma.
ramai jiwa yang terkorban semasa landasan kereta api maut ini dibina. Baik, seterusnya kita teruskan dengan soalan perbincangan kita. Soalan nombor 26, yang ini terdapat di buku teks muka surat 70. Berikut adalah amalan pasukan polis Jepun yang kejam dan ganas untuk menjaga kepentingan pentadbiran Jepun. Okey, seksa dahulu kemudian siasat. Pasukan polis tersebut dikenali sebagai, baik anak-anak lihat muka surat 70 buku teks, jawapannya ialah A. Baik, kita lihat soalan nombor 27. Apakah tujuan pentadbiran tentera Jepun menubuhkan Institut Latihan Pemimpin-Pemimpin Muda? Baik, ini terdapat di buku teks muka surat 71. Jawapannya ialah mengatasi masalah kekurangan pegawai dalam pentadbiran. Kita lihat soalan nombor 28. Ekonomi tanah Melayu semakin merosot semasa pentadbiran Jepun antara tahun 1943 hingga tahun 1945. Bagaimanakah pentadbiran Jepun mengatasi keadaan tersebut? Melahirkan tenaga mahir, mengimport bahan mentah, memperkenalkan ekonomi kawalan, menghentikan perdagangan antarabangsa. Jawapan dia terdapat di buku teks muka surat 71. Anak-anak boleh pindah melihat soalan buku teks muka surat 71. Cuba rujuk tengok. Baik, jawapannya ialah C. Baik, terus kita lihat soalan nombor 29, masih lagi dalam buku teks muka surat 71. Pentadbiran tentera Jepun menubuhkan Institut Latihan Pemimpin-Pemimpin Muda, Kunrenjo. Mengapa Jepun berbuat demikian? Okey, yang ni jawapannya ialah untuk mengatasi masalah kekurangan pegawai. Mengatasi masalah kekurangan pegawai. Jawapannya ialah D. Baik, terus kita lihat soalan 30. Senarai berikut berkaitan dasar pemerintahan Jepun di tanah Melayu. Ini terdapat dalam buku teks muka surat 72. Apakah yang dapat dikaitkan dengan dasar tersebut? Menghapuskan pengaruh Barat, menanam semangat nasionalisme, mendapatkan sokongan orang Melayu, menghapuskan pengaruh Cina. Baik, jawapannya adalah untuk menghapuskan pengaruh Barat. Muka surat 72 buku teks. Baik, terus kita sambung lihat soalan nombor 31. Maklumat berikut hasil daripada keperitan hidup pada zaman penjajahan Jepun menghasilkan tempe daripada biji getah. Apakah kesimpulan anda dengan kemunculan produk tersebut? Terdapat di buku teks muka surat 72. Baik, jawapannya ialah masyarakat lebih kreatif. Okey, kita lihat seterusnya soalan 32. Apakah kesan kesengsaraan dan penderitaan rakyat pada zaman pendudukan Jepun? Terdapat dalam buku teks muka surat 73. A. Mencetuskan gerakan ketenteraan. B. Memulakan kegiatan politik radikal. Mencetuskan penentangan rakyat. Keempat, memperhebatkan sokongan terhadap komunis. Jawapan dia ialah mencetuskan penentangan rakyat. Jawapan dia C, kesan kesengsaraan dan penderitaan rakyat. Baik, seterusnya kita pindah kepada soalan esei. Huraikan dasar pentadbiran Jepun di negara kita. Menyumbang 6 markah. Soalan esei. Baik, dasar pentadbiran Jepun di negara kita, cikgu bagi jawapan dia terdapat 6 fakta berserta huraian. Anak-anak boleh cuba melihat fakta-fakta yang cikgu berikan. Ada 6 fakta. Memperkenalkan pemerintahan tentera. Tanah Melayu digabungkan dengan Sumatera di bawah satu pentadbiran. Huraian membentuk kawasan pertahanan khas. Diletakkan di bawah pentadbiran pasukan tentera Jepun ke-25 yang berpusat di Singapura. Fakta 3, Tanah Melayu dan Sumatera ditadbir secara berasingan kerana terdapat perbezaan sistem politik dan ekonomi. Tanah Melayu ditadbir oleh pasukan tentera Jepun ke-29 yang berpusat di Taiping, Perak. Singapura dikenali sebagai Shononto, Pulau Cahaya Selatan. Tanah Melayu dikenali sebagai Malay Baru, Melayu Baru. Sarawak, Sabah, Brunei digabungkan menjadi satu unit pentadbiran yang dikenali sebagai Borneo.
diketuai oleh Governor General, diletakkan di bawah pasukan tentera Jepun yang ke-37. Di bawah pasukan tentera Jepun yang ke-37 yang berpusat di Kuching. Pentadbiran tentera Jepun mengiktiraf kedudukan Raja-Raja Melayu sebagai ketua dalam hal ehwal agama Islam dan adat Melayu. Diberikan bayaran pencen seperti sebelum perang. Sultan di negeri masing-masing diletakkan di bawah penguasaan Governor Jepun. Faktanya memberikan peluang kenaikan pangkat kepada pemimpin tempatan. Baik, langkah tersebut bagi mengatasi masalah kekurangan pegawai dan juga untuk mendapatkan sokongan daripada penduduk tempatan. Dan huraian yang ke-6, huraian 6B, Jepun menubuhkan institut latihan pemimpin-pemimpin muda Kokurenjo untuk melatih dan menanam semangat memperjuangkan cita-cita politik dalam kalangan penduduk-penduduk tempatan. Baik anak-anak sekalian, kita berhenti di situlah. Nanti kita akan sambung dalam bahagian yang lain berikutnya. Cikgu harap anak-anak boleh buat latihan yang cikgu bagi tadi untuk mengukuhkan sambil merujuk teks. Kita jumpa pada masa akan datang. Okey, sampai sini. Terima kasih.